Assalamualaikum, Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Macam mana? Suara clear? Suara Ustaz. Okey Ustaz, cakap Ustaz. Boleh. Ni boleh dengar tak? Clear tak suara dia? Clear tapi Ada saya sangkut macam bunyi robot-robot sikit. bunyi robot pula dah. Ah, ah. Itulah line saya ni. Apa ni? Oh, Amy pakai wifi lah sekarang ni. Wifi yang tu 100 Mbps memang laju lah. Tapi dia Itulah. sebulan 100 lebih lah. Okey. Amy, Yes, seperti yang kita rancang tu lah. Pagi ni kita akan mula muzakarah, ulang kaji buku ni lah. Buku panduan membaca Al-Quran. Panduan membaca Al-Quranul Karim mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Jadi buku ni disusun oleh Al-Fadil Ustaz Zakaria Ahmad Al-Fatani lah. Seorang tenaga pengajar khusus bagi Qiraati Zon Utara lah. Baik, kita tengok muka surat yang pertama. Amy ada kan buku ni? Kalau ada buka lah, insyaAllah. Okey Ustaz. Baik, kita ulang balik lah yang baru ni, kita ulang balik. Okey Dia Ustaz. kata tanda sukun. Tajuk dia tanda sukun, yang ni tanda yang nampak tanda sukun tu kan. Di atas huruf. Okey, bawah sekali tu dia kata apa? Dia kata apabila terdapat tanda sukun di atas mana-mana huruf, maka huruf itu wajib dibaca dengan izhar, maksudnya nyata. Setiap huruf yang ada tanda sukun wajib dibaca dengan jelas, nyata lah. Ni baru ni kita baca dah kan. Kita ulang sekali lagi boleh tak? Ni Amy. Boleh Ustaz. Boleh ah? Okey. Dalam surah Al-Mulk ni, dalam surah Al-Mulk ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kena jelaskan makhraj lam sebab dia ada tanda sukun. Qul huwarrah. Ni ha pedas. Kemudian lam ni. Tawakkalna. Qul huwarrahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Okey, Amy cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Baik, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 38. Sukun ada di atas waw, atas mim, atas ha. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Cuba. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 92. Sukun atas dal, atas lam. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. ولقد جاءكم موسى بالبينات. Baik, Amin. Kalau orang tanya akum dah, mim hab pertama tu mim apa? Mim mati ke mim hidup? Akum ni. Mim mati Ustaz. Kalau orang tanya macam itulah. Kalau orang tanya sebab apa tak ada tanda sukun, kita nak jawab je. Ulang balik. Sebab kalau yang tanda sukun yang kita belajar, yang kat sini dia kena jelaskan. Tapi yang mim kat sini kita kena dengung. Kena dengung. Di sini mim mati jumpa mim kan? Ya. Hukum dia idgham mislain. Sorry, idgham lah. Idgham tu artinya memasukkan. Jadi yang kata sebab tak ada tanda sukun, sebabnya mim yang pertama ni masuk dalam mim yang kedua. Bacaan dia tu. Sebab tu tak ada tanda sukun. Sebab idgham masuk. Mim yang pertama ni masuk dalam mim yang kedua. Kalau jelas baru dah ada tanda sukun. Jadi tak ada tanda sukun itu menunjukkan di situ bukan bacaan jelas. Bacaan idgham. Sebab kena dengung. Kena dengung tu bacaan dia lah. Okey habis. Itu sebagai inilah info. Okey, seterusnya surah apa ni? Mumtahanah. Ayat 1 Ayat 1. Ayat 1. Okey, sukun di atas fa,
sukun di atas lam, sukun di atas mim, dal. Tu. Okey, yang mana ada sukun tu, kena jelas lah makhraj dia. Sebab tu tak dapat tidak kena tahu makhraj. Kalau tak tahu makhraj ni nak jelas pun tak erti kan. Makhraj tak tahu. Jadi kena belajar makhraj tu. Sifat huruf semua tu insya-Allah. Wa man yaf'alhu minkum. Sekali. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Cuba. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Okey, seterusnya suratul Hujurat ayat 11. Sukun di atas mim, atas ba. Okey, yang tu sajalah. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Seterusnya surah Ar-Ra'd ayat 4. Sukun di atas ra, atas nun, atas ya, atas nun. Yang mana ada sukun tu kena jelaskan. Wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan. Cuba. Wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan. Baik, cuba tengok kalimah sinwan ni kan. Nampak tak? Sinwan tu. Ya, Ustaz. Baik. Kalau kita tengok di sini, nun mati kan? Nun sukun, nun mati bertemu dengan waw tu tak? Baik, yang sebelum ni yang kita mengaji apa? Yang kita mengaji hukum nun mati dan tanwin tu. Kalau nun mati jumpa waw ni hukum idgham tu tak? Idgham al-ghunnah. Betul tak? Ya, Ustaz. Sebelum ni. Idgham nun mati. ya. Yang sebelum ni kita mengaji, tapi yang ni kalau idgham kena masuk, tapi di sini sebab apa baca je lah. Sebab baca sinwan, awak tak baca sin, dah idgham dah. Idgham ni maknanya masukkan nun tu ke dalam waw. Tapi di sini kenapa je lah? Di sini sebab yang ni dia tak termasuk dalam idgham lah. Di sini kita panggil izhar mutlak. Dia apa beza izhar mutlak dengan idgham? Kalau idgham, nun mati bertemu waw dalam dua kalimah berasingan. Maksudnya nun mati dalam kalimah yang pertama, waw tu dalam kalimah yang kedua. Tapi di sini nun sukun dengan waw tu duduk dalam satu kalimah. Lagi pula nun tu ada sukun, ada tanda sukun. Jadi di sini bukan idgham lah. Di sini izhar mutlak nama dah. Kena jelas semata-mata. Sinwan, lagi pula nun tu sukun lah. Kalau idgham, nun dia tak ada tanda sukun. Tu beza dah. Kalau takut orang tanya lah kan. Orang tanya tu lah jawapan. Okey. Seterusnya surah As-Saff ayat 4. Sukun di atas nun, sukun di atas ra lah. Ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum bayyanum Bunya. Ka'annahum bunyanum marsus. Okey. Satu muka surat ni boleh lah. Saya pukul 9 anak saya PDPR. Okey. Ni contoh jugalah, contoh. Okey, kita baca contoh dah. Okey, suratul Baqarah ayat 182. Sukun di atas nun, sukun di atas waw, sukun di atas tha. Faman khafa min musin janafan aw ithma. Cuba. Faman khafa min musim Faman khafa min musim janafan aw ithma. Okey, seterusnya suratul Anfal ayat 48. Sukun di atas zal, sukun di atas ya,
sukun di atas ain, dan last sekali sukun di atas mim. Jelas yang mana ada sukun kena jelas. Wa id, ni dia kan zal dengan zai duk dekat ni. Kalau kita tak tahu makhraj ada bunyi sama ni. Hati-hati lah. Wa id zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. Okey, seterusnya suratul Qiyamah ayat 29, sukun di atas lam. Lam sajalah satu tu. Okey. Wal taffatis saqu bis-saq. والتفت الساق بالساق. Baik, suratul An'am ayat 99, sukun di atas kha, atas lam, atas nun. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. ومن النخل من طلعها قبوان دانية. Kemudian surah An-Nisa ayat 57, sukun di atas mim, sukun di atas zai. Okey, dua tu lah. Lahum fiha azwajum mutahharah. لهم فيها Jangan dengung lah, jangan dengung. Okey, Dia bibir tu rapat sekejap, jangan lama. Kalau lama Okey. kita dengung. Okey. لهم فيها أزواج مطهرة. Okey, seterusnya suratul Hijr. Tidak. Suratul Hijr ayat 16. Atas dal sukun, atas lam, dua tu saja. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. ولقد جعلنا في السماء بروجا. Okey. Seterusnya suratul Ra'd ayat 5, sukun di atas ain, sukun di atas ba, sukun di atas waw. Jelas Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. وإن تعجب فعجب قولهم. Okey, seterusnya surat Syams ayat 11, atas ta, sukun atas ta, atas ghain, dua tu. Kadzabat Thamud bitagwaha. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. Baik, yang ni sebelum ni saya pun silap ni pada ta ni kan. Kan ta sukun tu. Saya dulu lah sebelum kita erti kan. Silap dia baca idgham. Kadzabat Thamud. Masukkan ta dalam tha dulu. Lepas tu dia perasan ta ni ada sukun. Sebab apa baca idgham kan? Maknanya kita salah. Kita salah. Dia kena jelaskan ta ni. Kadzabat Thamud. Maknanya dia tak boleh, ta ni tak boleh masuk dalam salah. Di sini bukan idgham. Di sini kena jelaskan ta ni. Kadzabat Thamud. Dalil dia tu tanda sukun di atas ta tu. Lepas tu saya tanya guru saya, dia jawab barulah. Sebab tu kita mengaji ni kena ada guru. Kalau tak ada guru kita sesat. Sebab kita tak ada tempat nak tanya kan. Okay, last sekali. Suratul Baqarah ayat 198. Sukun di atas dad dan sukun di atas nun. Okay. Huruf dad ni jaga lah. Sukun bila dad ini sukun ataupun mati jaga. Pastikan makhraj dia kita tahu. Sepanjang tepi lidah dirapatkan ke gigi geraham. Jangan lepas. Kalau lepas dia jadi lantunan. Lantunan tu salah, qalqalah tu salah. Sebab qalqalah dad bukan huruf qalqalah. Jadi jangan lantun. Tapi ramai baca yang tak jaga ni. Bila dia pun tak jaga dia jadi lantunan pada dad ketika mati. Fa idza afattum min arafat. فإذا
عرفات. Sekali lagi pula. Sekali. فإذا أفضتم من عرفات. Okey. Boleh satu lagi? Satu lagi boleh? Ustaz, Alhamdulillah. Boleh. Saya tengok. Anak saya dah sampai 9B. Start pukul 9 lah awal sikit. Okey, dah anak satu lagi. Okey, tajuk seterusnya dia kata sukun hukum dah. Huruf sukun. Huruf sukun tidak bertanda. Maksudnya huruf tu dia sukun tapi tak ada tanda sukun. Tu maksud dah. Dan selepasnya huruf bersabdu. Selepas dia huruf yang bersyaddah. Contoh ada di sinilah. Nampak tak ta ni? Ustaz. Ta ni huruf sukun. Huruf mati lah maksudnya. Tapi dia tak ada tanda sukun. Tu maksud dia. Dan selepas dia ada syaddah. Ada tak syaddah? Ada syaddah. Ada Ustaz. Okey. Kemudian kita tengok bawah tu. Dia kata apa? Bawah sekali. Dia kata apabila huruf sukun tidak bertanda. Maksudnya huruf tu mati tapi tak ada tanda sukun. Dan selepasnya ada huruf bersabdu. Ada huruf yang bersyaddah. Maka, ni kaedah dah. Maka wajib dibaca dengan idgham kamil. Idgham kamil tu dia masuk dengan sempurna. Contoh dah, tu ada tulis contoh. Rabihat tija. Rabihat tija. Apa ni? An nafsin. Irkam ma'ana fattaifatun. Tu. Maksud cara bacaan dia kena masukkan ta ni, hak ta yang tak ada tanda sukun tu, masuk ke dalam ta yang kedua tu dengan kamil, dengan sempurna. Maksudnya dia tak bunyi rabihat tija. Dia tak bunyi angin dah. Faham tak? Selalu ni kalau ta mati bunyi angin kan? Sifat dah. Hams. Selalulah. Tapi di sini tak boleh bunyi angin. Di sini sebab apa tak boleh bunyi angin? Sebab ta yang pertama tu masuk ke dalam ta yang kedua secara kamil. Bila masuk ta yang pertama ke dalam yang kedua tu, maka ta yang pertama tu angin dia tak bunyi dah. Sifat hams tak bunyi dah. Terus masuk kepada ta yang kedua lah. Kita cuba baca. Surah Al-Baqarah ayat 16. Fama rabihat tijaratuhum. Cuba. Fama rabihat tijaratuhum. Okey, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 48. Ni. Nun mati ni tak ada tanda sukun ni. Nun kosong ni lah. Bertemu dengan nun kan. Maka masukkan nun yang mati tu ke dalam nun yang kedua secara kamil. Maknanya nun yang pertama tak bunyi lah. Masuk ke dalam nun yang kedua. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Cuba. Ustaz, yang nun tu dia setiap ada dengung kan? An nafsin tu. Kena dengar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nafsin dengar juga tu. Kasratan ni buat shin. Kali. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Baik, seterusnya ba ni, ba mati yang tidak sukun ni, yang tidak ada sukun, bertemu dengan mim. Maknanya bila kita baca di sini kita kena masukkan bunyi ba tu ke dalam mim. Qalqalah tu tak bunyi dah. Selalunya kalau ba sukun bunyi qalqalah tak? Irkabam. Tapi di sini tak boleh lah. Di sini tak boleh. Ba tu tak bunyi lah, terus masuk kepada mim secara kamil. Ya bunayyarkam ma'ana. Surah Hud. Okey, cuba. Ya bunayyarkam bunayyarkam ma'ana. Ba bunyi tak qalqalah? Tak bunyi dah kan? Tak bunyi Ustaz. Tak bunyi lah sebab apa? Sebab idgham. Di sini idgham. Ba ni masuk dalam mim secara kamil. Okey, kalau orang tanya lah kan. Kita takut orang tanya, kita jawab yang tu lah. Okey, yang tu surah Hud ayat 42. Kemudian surah Ali Imran ayat 72. Nampak tak ta yang pertama tu? Ta yang yang mati tu. Bertemu ta kan? Ta tu mati. Tapi tak ada tanda sukun. Bertemu dengan ta. Jadi masukkan ta tu ke dalam ta. Kalau ikut asal dia, waqalat. Ta tu bunyi angin lah. Ikut asal tu macam tu. Tapi di sini tak boleh bunyi angin. Sebab ta ni masuk dalam ta. Okey, kita cuba baca. Waqalat ta'ifatun min ahlil kitab. Cuba. Waqalat
ta'ifatum min ahlil kitab. Okey, seterusnya surah Yunus ayat 89. Ta mati yang tidak bersukun bertemu dengan dal, maka masukkan ta itu ke dalam dal. Ta tu tak bunyi dah. Qala qad ujibat da'watukuma. Cuba. Qala qad ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Sekali. Qala qad ujibat da'watukuma. Okey. Ta tu tak bunyi dah kan? Ustaz. Tak bunyi dah sebab dia masuk dalam dal. Okey, seterusnya ni, mana ada tu? Ni. Sa ni. Sa dengan zal ni. Ada dekat tanda waqaf jim tu kan? Sa tu masuk ke dalam zal. Maka sa tu kalau ikut asal dah yalhas kan? Kalau kita waqaf di sini yalhas bunyi sa. Tapi di sini bila kita baca wasal, sa ini masuk ke dalam zal. Sa masuk dalam zal. Surah Al-A'raf ayat 176. Au tatrukhu yalhad dhalik. Cuba. Au tatrukhu Ta yang tu bunyi angin. Au tatrukhu yalhas dhalik. Sa tu jangan bunyi lah sekali. Au tatrukhu yalhad dhalik. Au tatrukhu yalhas dhalik. Okey, boleh faham tak cara baca dah? Boleh lah? Boleh insyaAllah. Okey, jadi untuk pagi ni kita ambil dua tajuk ni lah. Yang pertama tadi dan yang kedua lah insyaAllah. Sebab anak saya nak PDPR pula ni. Okay. Jadi insyaAllah esok kalau tak ada apa-apa, line pun okey macam ni, insyaAllah kita sambung lagi pada muka surat yang ni lah. Muka surat 4. Muka surat 4. Tajuk yang sama juga tak apalah. Kita sambung tu lah. Yang tu contoh-contoh bacaan. Okey insyaAllah nah. Esok kalau umat kita jumpa lagi. Jadi sekadar dulu itu dulu live kita pada pagi ni di Instagram. Mudah-mudahan line esok pun okey juga line. Itu penting tu. Kalau line tak okey, kita nak line je lah kan. Masalah. Okey, jadi sekadar itu dulu live kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan masing-masing lah. Yang mana tonton tu minta tolong share lah insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.